Hai, 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 Assalamualaikum. Selamat petang. Semua yang ada yang terima kasih kerana singgah ke live Bang Bali pada petang ni. Tiada apa yang apa petang ni cuma Bang Bali nak share tentang pengalaman kerja sendiri waktu habis sekolah dulu ataupun habis SPM. Biasalah, saya rasa kebanyakan orang yang bukan dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya, mungkin lepas SPM ataupun cuti semester ke, dia mesti ada pernah buat part time ataupun kerja-kerja sambilan lah, untuk duit-duit poket, selain daripada mak ayah bagi ataupun selain daripada duit pinjaman PTPTN. Betul tak? Hai Rosna kecil. Okey, selamat petang. Okey, petang ni Bang Mali cuma nak kongsikan lah apa yang Bang Mali pernah buat semenjak SPM. So waktu cuti semester, lepas tu sampailah sekarang, macam mana saya punya minat untuk cari duit lebih tu wujud, bila dia start wujud, bila dia mula muncul dalam diri saya. Okey, sebenarnya saya dulu saya SPM pada tahun 2001, agak tua dah kan, 2001 saya SPM. Habis je SPM tu, saya tu cari kerja part time sebab saya tak nak bergantung kepada ibu bapa lah, sebab waktu tu saya masih lagi seokok. Betul tak? Seokok, lepas tu tak ada duit poket. Kita kan nak tunggu result SPM, so kena cari kerja lah. So antara kerja yang saya minta, saya pernah minta kerja KFC, saya pernah minta kerja Sugar Bun, saya pernah minta kerja stesen minyak, saya minta kerja supermarket, dan last kerja yang saya dapat itu tu kerja dekat hotel. Sekarang ni pun saya masih dekat hotel. Okey, saya kerja dekat hotel. Siapa tahu siapa orang Kuching kat sini? Hotel Damai dekat Santubong. Itulah pekerjaan pertama saya selepas saya tamat SPM lah. Sementara menunggu nak sambung ke IPT, saya kerja kat situ. So kerja kat situ gaji jam. Saya dapat gaji jam. Dia bukan gaji bulan, bukan bagi minggu. Kalau ada kerja, sejam tu dia bagi, kalau tak silap saya waktu tu cuma dapat dalam RM3 je sejam. Kalau dapatlah kerja 8 jam, 5 jam, dapatlah RM15 macam tu. Okey, tak besarlah gaji. So itu adalah pekerjaan pertama saya. Okey, lepas tu saya sambung study tahun 2005, 2001 tu, 2002, 2003, 2004, 2005 tu saya study lah 3 tahun. Saya ambil diploma. Habis diploma tu pun bukan habis lah, sewaktu cuti semester pun saya cari duit lebih, sebab kita mana ada duit banyak kan. Duit PTPTN pun cuma dalam 2,500 je untuk satu semester. So terpaksalah kita minta cari kerja part time lah. Antara kerja part time saya waktu saya study dulu, saya kerja dekat kedai makan, cuci pinggan. Itu antara yang saya buat lah. Okey, sambil-sambil tu tolong juga kawan-kawan untuk untuk buat assignment. Buat assignment dapat juga duit lebih. Dan benda yang paling best waktu saya study dulu, waktu saya study, saya ambil diploma, saya dapat beli kereta tau. Saya dapat beli kereta dengan duit PTPTN. 2,500 PTPTN satu semester. Saya daripada 2 semester, semester 1 dengan semester 2, saya dapat duit lah dekat RM5,000. Dengan RM5,000 tu, saya sikit-sikit saya bank in dalam bank. Bulan ni 600, bulan depan 600 lagi, bulan ketiga 600 lagi, sampai 6 bulan berturut-turut saya dapat bank in duit tu. Saya try buat loan dekat bank. Saya dapatlah keluar sebiji kereta kancil second hand. So dengan kereta tu saya buat part time. Saya sewakan kereta tu dengan student-student, tapi saya sendiri masih guna motosikal. Tu cara saya dapat duit lah sewaktu saya study. Tu lepas habis study tahun 2005 tu, bulan Jun saya tamat study bulan Jun. Dan apa yang saya buat? Saya tak suka duduk diam. Saya pergi ke KL. Waktu tu mak tak bagilah. Nak pergi KL, mak tak bagi. So pujuk.
Mak pun mengalah juga. Saya pergi KL. So bila saya pergi KL tu, duit mana saya gunakan? Saya gunakan duit lebihan PTPTN saya RM500. Saya pergi KL. Saya kerja dekat Bangsa. Waktu tu saya kerja sebagai apa? Kelindan dalam van. Kelindan, tahu tak kelindan? Tukang hantar barang pergi rumah-rumah orang kaya. Waktu tu guna van. Kita pernah lihat tak orang kaya yang sangat kaya lah. Okey, dia pergi supermarket, ujung bulan dapat gaji, dia pergi supermarket berbaris macam kita juga, beli minyak subsidi, beli beras, beli ikan. Pernah tak? Jarang kan? Kita mana tengok dah para menteri ke para VIP pergi ke supermarket setiap ujung bulan dapat gaji, mereka pergi shopping macam tu. Tak ada. Tu kalau tak ada orang kerja dia yang beli, ataupun mereka gunakan servis hantar ke rumah dia orang. Itu yang saya buat dulu. Saya hantar pergi rumah orang tu. Di situlah saya tengok, amboi, kayanya orang ni. Kaya dia yang agak luar biasa. Kaya yang luar biasa tu maksudnya macam saya pergi hantar, saya sebagai kelindan van, saya pergi rumah orang kaya tu. Saya tengok tiang rumah dia saja pun, tiang rumah yang besar tu, saya rasa harga sebiji rumah saya tu. Tu yang menyebabkan macam mana dia orang ni sangat kaya. Apakah pekerjaan mereka? Adakah kerja bomba? Adakah kerja sebagai polis? Adakah kerja sebagai cikgu ataupun nurse? So, bila saya tanya kawan dengan saya, you rasa kerja ni kerja apa dia orang ni? Yang rumah besar-besar ni? Dia cakap apa? Kalau tak CEO company besar, dia mesti owner kepada perniagaan. So, bukan bomba, bukan cikgu, bukan. So, saya fikir, kalau macam tu, tak payahlah aku nak minta kerja yang government apa kan. Saya tu sebab bisnes. So, baliklah saya ke Sarawak pada 31 bulan Ogos tahun 2005 tu saya balik. Sebab saya kerja kat KL, gaji kecil je. So macam dah teruk sangat lah. Makan pun tak cukup. Tiap-tiap hari makan nasi lemak bungkus. Tiap tarik ikat tepi. Ikat kan. So saya balik ke Sarawak. Dan saya try lah buat bisnes burger. Macam-macam lah saya buat. Tapi tak menjadi. Sebab apa? Kita tak ada ilmu. Then saya minta lah kerja government. So mindset saya tu bertukar-tukar. Susah lah nak bisnes ni sebenarnya. Tak mudah untuk jadi orang kaya. Last apa yang saya buat? Saya minta kerja government. Alhamdulillah saya dapat kerja sebagai anggota bomba. So pergi ke KL balik. Pergi ke Shah Alam pula. Saya pergi Semenanjung balik. Pergi ke Shah Alam. Dan saya training dekat sana lebih kurang dalam 4 bulan setengah. Lepas tu sambung di Wakaf Tapai Terengganu. Total semua training dekat hampir 8 bulan lah. Training dekat Semenanjung 8 bulan. Lepas tu balik ke Sarawak, kerja kat sini di Balai Bomba Bintulu. Dan sekarang ni pun saya berada dekat Bintulu. Okay. So bila saya dapat kerja bomba tu kan. So tahun pertama saya sangat shock. Happy. Balik kampung. You kerja apa sekarang? Aku anggota bomba. Betul lah. Anggota bomba. So, tapi sebenarnya orang tahu kita ni siapa, gaji berapa, komitmen kita berapa. Kan? Orang tahu. Tengok kelulusan kita. Tengok berapa tahun kita servis. Tengok komitmen kita. Ada isteri kita, ada anak kita. Ada mak bapak lagi tak untuk kita sarap. Sebenarnya orang tahu. Orang sengaja je nak tanya. Kau kerja apa? Okey tak sekarang? Sebenarnya mereka dah tahu pun. Kalau kira kalkulate kan dia punya pendapatan dengan dia punya komitmen. Dah tahu dah berapa balance gaji dia. Okey, tahun pertama tu saya masih okey lagi. Okey, syok lah kerja kan. Tak sabar-sabar nak pergi padam api kan. Tapi lepas tu saya dah buat pinjaman bank. Lepas saya tukar kereta baru. Lepas tu mulalah nak kahwin. Lepas tu buat pinjaman bank lagi. So gaji habis untuk bayar hutang je waktu tu. Dekat situ bila saya dah terbeban dengan hutang, baru saya terfikir saya perlu cari duit lebih. Saya perlu buat part time. So bila saya buat part time apa yang saya boleh buat waktu tu? Kan? Dan akhirnya saya cuba minta lah dekat kedai makan. Sebab saya kerja shift kan. Saya kerja shift siang malam off. So yang off tu saya gunakan untuk kerja di kedai makan, ambil order dekat Bintulu lah waktu tu. Lepas tu selain daripada tu saya pergi ikut rakan-rakan pergi ke laut dan dapat ikan, saya pergi jual. Itu antara punca pendapatan tambahan saya waktu tu. Okey, apa-apa yang boleh jadi duit lah. Saya dulu kira macam
ABJJ lah. Apa boleh jual, jual. Janji saya dapat duit lebih. Itu yang saya buat. Hai Dini, welcome. Okay, dan bila saya fikir-fikir kan, saya dah berusaha, saya kerja dah. Lepas tu saya berniaga pun dah, part time pun dah. Tapi tak kaya-kaya juga, hidup pun masih susah lagi. Sebenarnya apa caranya untuk saya ubah kehidupan saya? Okay, so lama jugalah saya berusaha try macam-macam tapi tak dapat ubah kehidupan. Sehinggalah pada tahun 2009, saya jumpa satu peluang perniagaan yang berkonsepkan network marketing. Dan waktu tu saya involve dalam 2 bulan sahaja. Bulan yang ketiga tu saya resign 24 jam sebagai anggota bomba. Dan saya buat perniagaan tu selama hampir 8 tahun. Saya buat perniagaan tu 8 tahun. Dan pada tahun 2016 tu adalah zaman kejatuhan saya lah. Menyebabkan saya terduduk, nangis, tak boleh buat apa-apa. Sedih kan, sebab kita waktu daripada 2009 kita develop kita punya business, 2009, 10, 11 sampai 2016. So saya terduduk, saya punya business jatuh, hancur, berkecai. Daripada income 20,000, 30,000, 40,000 sebulan, tak ada income, kosong. Dan saya bergantung selama 6 bulan, saya bergantung dengan simpanan saya. Tapi apa yang berlaku, simpanan saya, okey, ada simpanan. Sepanjang sebab bisnes tu ada simpanan. Tetapi, bila kita berniaga, income banyak, 20,000, 30,000, mana nak dia pakai kancil, mana nak pakai kereta Myvi, waktu tu mesti nak pakai kereta mewah. So itu yang saya buat. So saya belilah kereta mewah, lepas tu saya beli rumah, lepas tu saya pergi melancong kat sana sini, pergi luar negara kan. So saya habiskan duit dengan sesuka hati saya lah. Sehingga kan tak dapat buat simpanan yang banyak. So bila tak dapat buat simpanan yang banyak, komitmen bulanan tu mencecah sehingga berbelas ribu. Tapi pada tahun 2016 tu, zaman kemerosotan saya punya bisnes hampir lingkup. Dan saya punya saving tu lah gunakan untuk keluar sikit, bayar kereta keluar, bayar rumah keluar, bayar insurans keluar, beli minyak, makan, minum, semualah saving sebab bisnes dah tak ada. So, sehingga saya terfikir, kalau macam ni, lama-kelamaan saving saya pun habis. Aku mesti buat sesuatu. Kita nak buat sesuatu, kita nak mulakan balik bisnes dalam keadaan macam tu, tak mampu. Dan saya decide, saya pergilah gunakan saya punya simpanan tu, saya pergi ke satu kelas perniagaan, kelas Dr. Azizan Osman. Pada tahun 2016 saya pergi, program tu namanya IMKK dan juga yang kedua saya pergi MMM. So saya pergilah, di situlah saya terjumpa idea, saya terus membuat satu perniagaan baru, iaitu saya jual Ice Blended. Ice Blended ECD, saya panggil Ice Blended ECD, saya brandkan sebagai ECD. Okay, ini ECD tu maksudnya In a Time Coffee Drink lah. Okay, daripada saya dulu ada supply coffee, saya gunakan nama coffee tu. Okay, untuk jadi saya punya brand. So, saya buatlah perniagaan tu selama 2016, 2017, 2018. Alhamdulillah, saya daripada bermula di tapak pasar malam, sehinggalah saya dapat 20 cawangan kios Ice Blended saya. Dan sambil saya jual Ice Blended dekat pasar malam, saya juga pandailah minta bantuan kerajaan. Saya pergi ke Pharma, saya pergi ke Sarawak Economy Development Corporation, saya minta lah bantuan, dapatlah mesin, dapatlah dia punya barang-barang lah, chiller, saya dapat meja, aluminium, dan pelbagai lagi lah, bernilai berpuluh ribu juga saya dapat untuk saya memproses serbuk Ice Blended. So, bila saya sudah ada mesin tu, saya berniaga lah. Selain daripada jual Ice Blended, yang kios-kios lain tu yang ada 19 cawangan kios tu, semua tu orang lain punya, saya cuma supply saja. Saya supply stall, saya supply serbuk, saya bagi resepi, ada orang run dengan modal dia orang sendiri. Itu yang saya buat punya. So berlaku lagi masalah, jatuh lagi sekali sebab saya tak ada SOP, saya tidak ada undang-undang rules yang tetap untuk kepada kios-kios lain ni. Mereka bila dah pandai berniaga, dah tahu resepi, mereka sesuka hati je. Nak tambah ke, nak tukar harga ke. So, saya mistake kat tempat tu. So, daripada 20 cawangan, kurang, tinggal ada 3 cawangan lagi. 3 cawangan tu. So, cawangan satu di Debak, cawangan satu di Kuching, cawangan satu lagi, saya sendirilah di Semarahan. So, buat, Alhamdulillah, masih okey lagi. Sehinggalah satu ketika 2019 bermulanya COVID-19. Bila COVID-19 tu start, saya berniaga di pasar malam. Berniaga di pasar malam ni
okey sendiri buat, tapi tidaklah sama macam bila ada 20 cawangan. 20 cawangan tu saya punya pendapatan sebulan memang sampai berbelas ribu jugalah, sampai 20,000 pendapatan. Okey. Dan bila COVID start, tu dia, pasar malam pun tak boleh buka, kedai pun tak boleh buka. So jatuh sekali lagi. Itu yang berlaku dengan saya. So banyaklah daripada kerja bomba, lepas tu berniaga, resign, lepas tu jatuh business network marketing tu, saya buat bisnes pasar malam, saya buka kios, saya mulakan perniagaan Nice Blended, jatuh sekali lagi dan saya minta kerja. Saya try minta kerja dan dapat kerja seperti sekarang, dan dalam masa sama saya masih tercari-cari apakah peluang yang boleh saya buat sambil saya bekerja dan tak mengganggu masa kerja, dan saya boleh buat di mana-mana saja. Itu yang saya cari. Sebab pengalaman tu menyebabkan saya macam nak kata takut pun tidak. Saya lebih berjaga-jaga. Okay, saya belajar banyak benda. Saya belajar. Hai Lia. Okay, so bila saya bekerja, sambil tu saya berniaga. Tapi saya nak cari perniagaan yang tak mengganggu kerja saya. Maksudnya, sambil saya kerja tu, bisnes saya tetap jalan. Saya boleh buat di mana-mana. Modal dia tak besar. Easy untuk saya buat. Okay, memudahkan saya. Itu yang saya cari. So Alhamdulillah lah, mungkin rezeki saya tahun lepas saya jumpalah peluang yang seperti yang saya cari. Okay, so ada yang nak tahu tak apa yang saya buat? Macam mana saya buat? Daripada saya bomba, lepas tu saya jatuh, saya buat bisnes, saya jatuh, lepas tu saya buka bisnes Ice Blended, lepas tu kerana COVID, saya punya kios tutup semua, lepas tu saya kerja, sekarang ni sambil saya kerja, saya buat perniagaan juga. So ada yang nak tahu tak apa perniagaan yang saya buat? Kalau ada yang nak tahu, nanti saya boleh share lah apakah perniagaan konsep yang saya buat tu. Okay, hai, selamat datang kepada yang baru datang ke dalam live Bang Bali. So kat sini saya ceritalah pengalaman saya bekerja. Daripada saya habis study SPM, lepas tu saya dapat kerja bomba, lepas tu saya buat bisnes, saya resign, lepas tu bisnes saya jatuh, and then lepas bisnes jatuh tu saya buka Ice Blended pula. Lepas buka Splendid jatuh lagi, saya kerja pula. Sambil saya kerja tu, saya cari peluang baru yang boleh saya buat sambil saya kerja, sambil saya berniaga. Tapi saya nak tahu mana satu yang akan memberi rezeki yang paling besar kepada saya. Okey, Alhamdulillah saya jumpalah peluang yang saya buat sekarang. Okey, so malam nanti saya akan sambung lagi apakah peluang yang saya buat tu. So terima kasih kepada yang join live saya pada petang ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya orang baru lagi dalam TikTok ni, live ni. So saya tidak ada gelek-gelek apa kan, tapi saya suka nak berkongsi pengalaman lah. Kongsi pengalaman supaya rakan-rakan yang baru nak start berniaga, yang baru nak start nak buat part time, yang baru rasa bebanan hidup, yang baru rasa bila kerja makan gaji, sebenarnya gaji 3,000 pun tak cukup, lepas tolak ni tak cukup. So kita mesti ada satu backup plan, ataupun satu peluang lain selain kita makan gaji. Kita perlu ada satu side income. Tapi side income tu tidak mengganggu masa kerja kita, tidak mengganggu prestasi kerja kita, tapi kita mesti still buat. Dan yang paling penting, boleh buat di mana-mana dan kita mempunyai kemampuan untuk bermula dalam perniagaan tu. Itu yang kita cari. Okay, so siapa yang nak tahu, okay, boleh follow saya malam nanti. Saya akan share dengan lebih detail apakah peluang yang saya buat tu. Sebab saya masih kerja. Fokus saya kat sini, saya dah nak bantulah yang sama macam saya. Saya tahu ada kat sini yang berniaga sendiri, yang dah kaya raya pun ada. Okay, saya bukan fokus dan target kepada golongan yang macam tu. Golongan yang saya target sekarang adalah golongan yang sama macam saya, yang masih kerja, yang tak nak prestasi kerja dia terganggu. Okay, sebab dia masih macam secure. Sebab bila kita bekerja, macam tak kisahlah kerja swasta ke kerja government ke. Macam Bang Mali sendiri, saya kerja government sektor. Kita nak dalam keadaan secure, selamat. Kita buat bisnes tapi kita masih ada kerja. Ada jenis macam tu. Sayang nak buang kerja. Okay, saya. Saya ada peluang dia. Okay, dan peluang tu boleh buat kat mana-mana. Kita semua mampu untuk buat. Okay, so hai Tuan Wahi. So petang ni saya kongsikan. Waalaikumsalam.
Saya kongsikan pengalaman saya kerja, lepas tu saya masuk bekerja, lepas tu saya buat bisnes, saya resign, then saya jatuh bisnes, lepas tu daripada bisnes network marketing, lepas tu saya buat bisnes pasar malam jatuh pula. Dan saya nak kongsikan kepada rakan-rakan yang menyaksikan ataupun golongan yang sama spesies dengan saya, yang sama kes macam saya, iaitu masih bekerja tapi ingin suatu perniagaan yang tidak mengganggu dia bekerja. Maksudnya tidak terbeban. Contoh macam kalau you bekerja dan masa sama you buka kedai makan. So kedai makan tu kalau you harap 100% dengan you punya pekerja, mungkin perniagaan tu risiko untuk rugi tu besar. Tapi sekarang ni peluang yang saya ada sekarang ni adalah peluang yang you masih boleh bekerja, tapi dalam masa yang sama you boleh buat perniagaan yang di mana-mana pun you boleh start. Berapa pun modal you tak kisah. Okay, dia ada sistem yang memudahkan you dan tak mengganggu urusan pekerjaan harian. Macam saya sekarang, saya dekat Bintulu. Semalam saya dekat Sibu. Satu lepas saya dekat Kuching. So saya boleh duduk di mana-mana, saya boleh kongsikan peluang ni dengan banyak medium, bila-bila masa saya, okay, macam sekarang saya habis waktu kerja pukul 5, saya boleh kongsikan. Sentiasa kongsikan kebaikan sampai satu hari benda tu sampai kepada orang lain pun akan dapat manfaat daripada apa yang kita buat. Itu yang saya cari sebenarnya. Sebab tu saya katakan, hi Muhammad, this is join. Okay. Hai, terima kasih. Okay, sebenarnya saya petang ni berkongsi. Okay, kalau tengok saya punya topik tu adalah topik kerjaan yang kita pernah buat selepas kita habis SPM. Memang saya tahu dan yakin semua orang ada pernah buat part time. Habis PM dia cari kerja. Lepas tu cuti semester dia kerja. Saya jadi macam tu. Saya habis PM, saya tak tunggu. Saya terus cari part time. Part time pertama saya kerja dekat hotel. Sebagai budak-budak hotel yang bawa troli tu. Tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, saya kerja dekat kedai buku. Lepas tu habis saya belajar di Politeknik, saya habiskan diploma mekanikal saya pergi ke KL, saya kerja di Bangsa Village. Tapi bukan kerja dalam supermarket tu. Saya kerja dalam van yang hantar barang makanan ke rumah orang-orang kaya. Itu kerja saya. Sehingga kan saya rasa terpegun dengan kekayaan orang. Apa yang berlaku? Saya cerita sikit pengalaman saya. Ni cerita ni agak menarik sikit lah. Saya dapat kerja tu, gaji tak besar. Gaji saya 800. Dekat KL. Tahun 2005, saya pergi KL pada bulan Julai. Saya pergi. Okay, ingatlah kerja dekat supermarket. Memang kerja supermarket, tapi saya diletakkan sebagai kelindan van. Sebab pernah tak tengok orang kaya yang VIP, dia hujung bulan, 25 bulan, dia shopping dekat kedai, dia beli beras macam kita. Lepas tu dia berbaris beli minyak subsidi macam kita juga. Pernah tak tengok? Tan Sri manakah, Datuk Sri manakah, ataupun orang kaya mana dia berbaris. Dia mungkin ada sesekali dia pergi supermarket. Macam kita, rakyat biasa yang B40 macam saya, ada. Tapi jarang-jarang kita tengok orang yang betul-betul kaya ni, dia berbaris hujung bulan beli ikan, beli dia punya beras, lepas tu beli gula, lepas tu beli minyak subsidi, kan, baris 2-3 kali beli minyak subsidi, kan, minyak paket tu. Jaranglah kita jumpa. Sebab diorang ni, dia tak perlu ke situ, dia tak perlu uruskan part-part yang remeh. Dia hanya fokus kepada bisnes dia. Okay, urusan lain tu dia dah orang lain selesaikan. Tapi kita macam orang biasa, memang hujung bulan memang kita akan pergi ke supermarket untuk beli barang. Lepas tu kita tengok hujung bulan penuh lah, berbaris dekat kaunter bayar. Okay, waktu tu saya pergi dengan kawan saya lah. Kawan saya tu sebagai pemandu, pergi rumah, hantar beras, hantar barang-barang lah, makanan untuk orang kaya tu. Saya pergi rumah tu, dekat area Bangsa tu, rumah sangat besar. Dia ada tiang besar tu. Saya fikirkan tiang ni, satu tiang tu pun saya rasa bernilai rumah saya tu, saya rasa. Assalamualaikum, selamat petang semua sahabat suka. Waalaikumsalam. Okey, waktu saya tengok tiang rumah tu, saya tengok macam, wow, kayanya orang ni. Lepas tu saya tanyalah kawan saya sebelah tu, yang driver van tu, saya tanya dia, bro, you rasakan orang ni kerja apa Kerja, tengok tiang rumah pun, gate pun automatic, lepas tu rumah pun banyak bilik,
Lepas tu dapur dia pun macam ruang tamu rumah saya. Dapur dia lagi hebat daripada ruang tamu rumah saya. Saya tanya dengan member saya sebelah, "Woi, you rasa dia ni kerja, dia orang owner rumah ni kerja apa dia kerja bomba ke?" Kau gila kan? Mana ada bomba kan? Kalau bomba mungkin pengarah bomba. Kan? Pengarah bomba Malaysia mungkin. So, kerja apa? Cikgu. Cikgu pun tak. So, apa yang dia buat kerja? Kalau tak pun CEO syarikat besar ni. Kan? Kalau tak CEO Petronas, mungkin dia owner business. Oh, business Tu terfikir dalam minda saya. Oh, orang business boleh macam ni. Cikgu tak boleh? Tak boleh cakap. Kalau bomba tak boleh. Tak boleh. So, saya macam ni macam, Okey, kalau macam tu, saya pun pasanglah impian nak jadi orang kaya. Okey, nak jadi orang kaya, lepas tu nak balik ke Sarawak balik, nak buat bisnes. Itu berlaku dengan saya. So, saya pergi pada bulan Julai, saya buat bisnes, saya kerja dekat Bangsa tu lebih sebulan lebih je. Lepas tu 31 Ogos tahun 2005 tu, saya balik ke Sarawak, saya memulakan perniagaan. Saya mula perniagaan. Saya buat bisnes burger. Saya jual burger tepi jalan. Buatlah pokok kayu, buat sendiri stall. Lepas tu beli plate dia, beli barang-barang. Buat. Tak sampai sebulan, tutup. Sebab tak ada ilmu, tak ada marketing. Burger mungkin sedap kot. Saya rasa sedap lah burger saya buat sedap. Tapi tak berkembang. Dan saya pun susah lah rupa-rupanya buat bisnes ni. So, bila saya rasa susah buat bisnes tu, saya pun apply kerja. Tapi waktu tu saya tak convo lagi. So, saya apply kerja lah dengan apa sijil yang ada lah. FMA ke, SPM ke, saya minta kerja. Alhamdulillah, dapat ditawarkan sebagai anggota bomba grade KB11 waktu tu. Gaji basic 500 lebih. Dan saya terbang semula ke Kuala Lumpur dan bekerja sebagai training lah di Shah Alam, Seksyen 15 Shah Alam. Dan tamat latihan di Wakaf Tapai Terengganu. So, itulah pengalaman saya kerja. So, lepas 8 bulan tu saya kerja dalam bomba 4 tahun setengah saja. 4 tahun setengah. Sebab apa saya berhenti? Sebab saya, itulah dalam saya kerja 4 tahun setengah tu, macam-macam saya buat sahabat. Macam-macam saya cuba. Okay? Saya cuba ni tak jadi. Saya cuba ni tak jadi. Sampailah tahun 2009 tu, saya cuba satu bisnes tu, 2009. Bulan 7, saya start buat bisnes bulan 7. Bulan 9 tahun 2009 tu, saya resign bomba. Dan sehinggalah 2018, saya tidak bekerja. Saya fokus kepada perniagaan saja. Okey, pelbagai perniagaan saya buat. So, betul saya katakan, saya rasa semua orang dia ada pengalaman sendiri. Ada orang, dia IBSPM, dia suka bekerja. Ada orang, dia habis belajar, dia tak sabar-sabar nak kerja. Sebab nak pegang duit sendiri, itu yang berlaku dengan saya. Saya rasa ramai kawan-kawan saya yang kat sini pernah kerja KFC, pernah kerja Secret Recipe, pernah kerja dekat stesen minyak, kan? So, pelbagai lah. Saya rasa semua orang ada pengalaman macam tu. Bukan kerana sebab kita nak cari pengalaman bekerja. Nak rasa duit sendiri. Okay? Dan sampai sekarang lah. Tu saya katakan, sekarang ni macam saya masih bekerja lagi dalam sektor awam. Tapi dalam masa sama, saya suka cari duit lebih. Sebab, tahulah kerja kerajaan, gaji, senang je nak tahu. Okay, saya bagi tip lah kepada kawan-kawan yang ada melihat ni. You nak tahu macam mana life seseorang. Okay. Contohlah, ada seorang sahabat ni kerja dengan you. You tengok kelulusan dia. Sama ada SPM ke, diploma ke, degree ke. Kan? Kalau lepas tengok tu, okay, kalau contohlah dia grade degree, dia masuk kerja pakai degree. Kita buka Google, apa jawatan dia? Contoh, penguasa custom, penguasa bomba, penguasa polis. Contoh jawatan. So, situ kita dah tahu berapa grade gaji dia. Buka dekat Google pun dah ada tulis. Berapa tahun dia servis. Lepas tu, kita tengok pula komitmen dia. Anak berapa orang? Isteri berapa orang? Lepas tu, kita tengok pula dia punya hutang-hutang lah. Dulu dia belajar ada ambil PTPTN ke tidak. Mak bapak dia kerja apa?
Dia tiap bulan ada bagi duit dengan mak bapak atau tidak. So dia ada ambil insurans atau tidak. Kereta dia kereta mewah ke, kereta biasa ke, kereta murah macam kereta saya. Tu kena tengok. So di situ kita tahu berapa dia punya pendapatan dan berapa dia punya komitmen. Kalau dia punya pendapatan 3,000, tolak komitmen 2,800, tinggal 200. Kalau dia masih hidup mewah tu, kena check lah tu. Kena check apa yang dia buat. Entah dia buat part time ataupun dia buat benda yang tak betul. Itu kena check. Sebab itulah saya katakan, kalau kita kerja tak salah kalau kita buat part time. Sebab part time sekarang ni semuanya di hujung jari. Kita boleh kongsikan apa jua kebaikan produk kita, apa kebaikan servis kita, apakah kebaikan-kebaikan yang ada dalam kita punya company melalui laman sosial saja, media sosial saja. Guna TikTok ke, guna Facebook ke. Dan sekarang ni semua di hujung jari. Contohlah kita tak ada produk, jual produk online. Contoh, kita tak ada tempat simpan stok, tak payah simpan stok. Itulah. Kalau kita tak ada modal besar, jadi dropship. So, kita tak ada ilmu, join company yang ada bagi ilmu. So, semuanya di hujung jari. Nak ke tak nak saja untuk kita dapat duit lebih ataupun pendapatan tambahan. Sebab apa? Saya jumpa dengan segelintir orang ni. Kan, bila saya offer dia peluang, sombong dia bukan-bukan. Kan, apa kau ni, tak payahlah kau nak share dengan aku, kau pun masih hidup susah kan. Aku dah rasa aku dah cukup ni, aku kereta pun dah ada, rumah pun dah ada, everything lah ada lah, isteri dah ada, anak pun dah ada kan. Tapi saya tengok dah, mana ada orang baru masuk kerja setahun 2 tahun terus beli rumah cash, beli kereta cash, kalau dia bukan anak orang kaya, betul tak? Kalau bukan harta pusaka, bukan harta warisan, mesti dia buat pinjaman bank. Dekat situ kalau saya tengok kan, kalau dia grad sama saya masuk kerja kan, guna diploma, saya tahu gaji dia berapa. Yang tak payah sombong lah. Gaji berapa, saya tengok dia pakai kereta apa. Kancil. Myvi sebulan 600. 600 lebih. 700 pun ada. 800 pun ada. Okay, berapa lagi balance? Lepas tu dia ada anak berapa orang? Hantar taskar tak? So, di situ nampak tak dia punya orang ni, dia tak nak buat bisnes. Sebab dalam otak dia, fikir susah. Dia tak pandai nak jual. Sebab dalam bisnes ni sebenarnya, kita tak perlu menjual kepada semua orang. Kita hanya menjual kepada orang yang kita target sahaja. Produk-produk tentu. Tak semua orang makan produk kita. Tak. Sebab itu kena belajar. Kita kena belajar macam mana ilmu marketing. Bila kita nak marketing, siapa sasaran kita. Kan? Orang bisnes pun tak semua orang buat bisnes. Kan? Ada orang yang tak suka langsung buat bisnes. Dia suka dengan apa yang ada. Ada juga. Tapi kita kena belajar. Golongan macam mana yang kita target. Carilah orang macam kita. Macam mana cari orang kita? Berkenalan lah. Sama ada melalui media sosial ataupun kawan sekolah, family kita kan. Bantu mereka dulu. Bantu mereka yang nak dibantu dulu. Okay? So, saya rasa sampai sini saja dululah perkongsian saya. Malam nanti, lepas saya nak jalan-jalan dulu dekat Bintulu ni. Saya nak tengok. Saya nak jumpa kawan-kawan lama dulu kat Bintulu ni. Ada ke tak? Okay? So, Jen. Okay, siapa ni? Okay. Saya punya live nak habis sebab malam nanti, InsyaAllah dalam pukul 9.30, okay, saya akan buat live tentang apakah yang saya buat. Kenapa saya nak sangat buat bisnes walaupun saya masih kerja. Ada sebab-sebab tertentu dia. Okay? So, terima kasih kepada yang bersama saya pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi lah. Sebab ni nak maghrib dah. Nak maghrib. Saya nak prepare, nak keluar lagi. Okay? So, terima kasih banyak-banyak. Jangan putus asa. Malam nanti kita jumpa lagi pukul 9.30. Saya akan kongsikan cara-cara bagi yang bekerja makan gaji. Ya, tak kisah gaji besar ke gaji kecil. Bagaimana nak buat bisnes yang tak mengganggu langsung urusan pekerjaan you. Okay? Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.